I've been trying to call. I've been on my own for long enough. Maybe you can show me how to love. Maybe. Buat ads beribu-ribu tapi swipe up, tekan link masih lagi ke WhatsApp. Kesian. Oops. Assalamualaikum. Saya Amirul dari Shanti Academy. Saya tengok perniagaan awak belum ada website dan sistem. Ini yang amat merisaukan kami. Awak mungkin dah menanggung kerugian ribuan ringgit, mungkin puluhan ribu ringgit tanpa awak sedar. Pernah tak anda terfikir kalau tiba-tiba beberapa orang pelanggan di tengah malam pukul 3 pagi scroll social media, terjumpa perniagaan awak dan dia minat dan tertarik untuk membeli produk awak, lalu dia tekan link di bio yang awak sediakan dan bawa terus mereka ke WhatsApp dan mereka message perniagaan awak dan mereka menunggu dengan penuh kesabaran. Pukul 3 pagi kemungkinan besar WhatsApp yang dihantar oleh pelanggan tidak dibalas dan pelanggan masih lagi menunggu. Mungkin hari keesokannya pukul jam 12 tengah hari baru pelanggan dapat maklum balas daripada perniagaan awak. Mungkin ketika pelanggan terima maklum balas itu, mereka sedang sibuk dengan aktiviti harian dan mereka telah berubah hati dan tidak lagi berminat dengan produk dan perkhidmatan awak. Sangat-sangat merugikan. Sayang 1000 kali sayang. Beberapa orang pelanggan mungkin terlepas. Sepatutnya bisnes online dapat dijalankan 24 jam tanpa tidur. Namun, jika anda tidur, perniagaan anda juga tidur. Ini yang kami prihatin. Ini yang kami nak bantu. Kami nak bantu usahawan untuk bina website e-commerce perniagaan anda sendiri dengan sistem yang padu. Cuba bayangkan senario yang sama, pukul 3 pagi, pelanggan tekan link di bio anda dan terus bawa mereka ke butik website anda dan mereka tengok katalog dan membuatkan mereka lagi berminat. Terus mereka masukkan ke dalam troli dan terus buat pembayaran. Anda dapat generate sale, pelanggan happy dapat membeli dengan anda. Jadi, berhentilah buat kerugian dan mula bertindak. Kami menawarkan perkhidmatan bina website serendah RM499 sahaja. So, jangan lepaskan peluang, tekan link di bio di bawah. Dan bagi usahawan-usahawan di luar sana, kami belanja setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat tips dan trik percuma untuk edit gambar, edit video dan pelbagai tips dalam online perniagaan. Jangan lupa follow, like dan share FB page Shanti Academy. Sistem padu bisnes laju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar awak semua? Usahawan-usahawan berjaya. Sistem padu bisnes laju. Apa khabar semua? Harap semuanya dalam keadaan sehat sejahtera dan dilindungi oleh segala wabak-wabak penyakit, terutamanya COVID-19 yang melanda di negara kita. So, kami mendoakan agar semua dilindungi, bukan sahaja kita, malah satu keluarga, seluruh keluarga kita, insya-Allah. Okey. So, malam ni dalam rancangan online business tips dan trik, ini adalah final episod terakhir, tapi jangan risau, kami akan gantikan dengan rancangan yang baru, rancangan yang lagi best. Kan selepas kita dah buat OBTT ni lebih kurang 8 episod. So kita tengok yang the best is this or that. Contoh pada malam ini sebenarnya ni dah adalah this or that, loan ataupun investor. Okay, so tapi sebelum saya nak masuk ke topik kita pada hari ini, loan ataupun investor, tapi saya akan share juga untuk sharing yang sebelum ni yang saya hutang, ada satu hutang tu iaitu business account ataupun personal account. Ini sama ada social media ataupun account bank. Alright. So pada malam ini kita akan lebih kurang ada 2 topik lah yang kita akan share. Alright. Dan pada malam ini juga saya nak maklumkan bahawa kita sedang mengadakan PKPD sale. Ya, ini kalau sebelum ni package untuk harga 499 hanya kita develop saja tanpa design. Tapi sekarang ni untuk PKPD sale, kalau boleh tengok dekat tepi ni, mana tangan? Ini tepi ni
kita pada tawarkan PKP sale yang sebelum ni harganya 999 tapi bermula hari ini sehingga 11 Julai hanya 499 daripada harga 999. Sebenarnya dari harga 2,999 kita dah potong jadi 999, tapi sempena PKPD ni kita bagi potong lagi hingga 499 sahaja. Khas buat usahawan-usahawan di luar sana. Kami faham ada ramai yang tertekan. Ada even walaupun dia masih lagi stable tapi masih lagi orang kata hold untuk expandkan bisnes, untuk majukan bisnes. So kita bagi the minimum cost. Apa yang kita boleh bagi, insyaAllah kita boleh bagi. Contoh pada malam ni kita sharekan kan ilmu-ilmu secara percuma. So saya nak anda semua juga share supaya beri manfaat kepada orang lain, supaya lebih ramai yang tahu. Share berapa banyak anda boleh share. Sebab malam ni adalah topik yang saya nak dapat topik ni pun saya kena invest. Saya kena lalui orang kata satu proses, iaitu orang kata perjalanan dalam dunia perniagaan ni, sama ada dalam dunia korporat ataupun SME. Tapi itulah yang saya bayar untuk dapat ilmu pada malam ni. Dan malam ni saya nak bagi percuma kepada semua yang follow Shanti Academy, yang selalu share Shanti Academy. So malam ni kita nak bagi ilmu percuma tentang investment. Investment. Apa yang kita boleh tawarkan kepada bakal-bakal investor kita untuk kita kembangkan perniagaan kita, untuk kita besarkan lagi perniagaan kita. Kan? So insyaAllah pada malam ni kita akan share. So tapi saya simpan dulu untuk topik tu, sebab topik tu adalah topik yang sangat mahal. So kalau nak sesuatu yang mahal ni, dia kena tunggu. Dia kena, orang kata walaupun percuma, tak perlu bayar pakai wang, tapi kita perlu orang kata simpan. The best for the last kan. So pada malam ni saya akan buka kita punya rancangan pada malam ni dengan topik yang saya hutang sebelum ni, iaitu personal account ataupun business account. Okey, untuk personal account ataupun business account untuk social media perlu diasingkan. Sama ada social media personal dengan sama ada IG ataupun Facebook, perlu diasingkan. Personal tetap kena bina, iaitu adalah personal branding untuk diri kita. Kan, orang akan kenal kita dulu sebelum kenal produk. Orang akan kenal siapa yang menceritakan tentang produk tu dulu sebelum dia nak beli produk. Kan, dan orang lebih mudah percaya bila dia kenal orang tu, dia percaya orang tu, baru dia mudah untuk beli. So personal account tak kena buat, cuma business account perlu ada khas. Contoh nama anda Atikah, so anda nak buat Atikah Beauty, so kena buat satu Atikah Beauty. Anda punya personal Nur Atikah, buat personal Nur Atikah. Kena ada dua dua account yang berbeza, personal dan business. Itu untuk dari segi social media. Dari segi account bank pula perlu ada dua, personal dan company. Sebab ini ada ramai yang tak tahu, ini yang ramai yang melakukan kesilapan. Apabila dia tak buka akaun syarikat, tiap income ataupun pendapatan daripada perniagaan jika masuk melalui personal account adalah tidak dikira pendapatan oleh bank. Sebab tu dulu kita selalu dengar, susahlah buat bisnes, nanti tak boleh nak buat loan, susah nak buat loan. Loan tak terima buat bisnes ni. Sebenarnya sebab apa tak terima? Sebab tak ada business account. Anda menggunakan personal account untuk buat bisnes. Personal account, bank akan kira itu sebagai pendapatan apabila anda bekerja. Anda ada slip gaji, anda ada SOCSO, anda ada EPF, baru dikira pendapatan, duit yang masuk dalam account baru dikira sebagai pendapatan. Tapi daripada jualan, daripada perniagaan, anda masuk dalam akaun personal, itu tak dikira pendapatan. Mungkin bank hanya anggap itu adalah orang bagi, orang transfer, orang pinjamkan, orang pindahkan, tumpangkan dalam akaun anda. Dia tak dikira selagi tak buka akaun bank syarikat. Ini boleh semak dengan pihak bank. Alright, dan kalau bank boleh terima pun, anda kena kemukakan pelbagai jenis dokumen. Lagi susah kalau tak ada SSM. SSM ni adalah benda wajib, sama ada dropship ke agent ke, adalah benda yang wajib untuk anda buka walaupun anda tak ada kedai. Sebab ini adalah undang-undang yang telah ditetapkan. Bila kita nak terima duit daripada orang ramai, orang luar, customer, kita perlu ada SSM. Sama ada kita nak daftarkan atas nama syarikat ataupun daftarkan atas nama kita sendiri di SSM. Yang penting kita daftar perniagaan. Alright, perbezaan antara perniagaan dengan Sdn Berhad dan enterprise kita dah kongsikan pada episod sebelum ni. So malam ni saya tak akan sentuh lah. Saya hanya share pentingnya
betapa pentingnya business account. Kan ini yang menyebabkan kita susah nak buat loan. Kan kita dah buat business, banyak pendapatan kan, banyak sale, banyak income, tapi tak boleh nak buat loan. Sebab apa? Income tak boleh nak declare. Kan tak, so rugilah kat situ kan. Kita boleh guna facilities bank tapi kita tak boleh guna. Kan kalau kita tahu cara, walaupun income kita tak besar tapi kita boleh guna facilities bank secara maksimum. Kan walaupun kita punya income dari bisnes tu mungkin dalam 3-4 ribu je sebulan kan, tapi kita boleh buat loan sampai 70 ke 80 ribu. Ini saya sendiri yang buat. Tak ada masalah. Kalau ikutkan nak kerja, kalau bekerja slip gaji 3,000 ke atas baru boleh buat 70,000 punya loan. Tapi untuk bisnes pun boleh kalau ada dengan cara yang betul. Ya, ini kita declare, kita ada SSM, kita daftar LHDN. Ini pun salah satu kesilapan ramai orang. Bila dengar je LHDN nak lari. Sebenarnya LHDN ni kita tak perlu nak lari, kita patut kejar dia balik. Kita kena daftar. Daftar e-filing dulu, kita daftar biar syarikat kita berdaftar dengan LHDN. Dia tak semestinya bila kita daftar kita terus kena bayar cukai. Tak, dia ada syarat-syarat dia. Kita perlu buat laporan keuangan kita dan submit. Kalau tak cukup, tak sampai dia punya orang kata standard dia tu, kita tak perlu bayar apa-apa. Alright, so jangan takut dengan LHDN, malah kita kejar LHDN. Biasa kita dengar LHDN yang kejar kita, tapi kita kejar LHDN, baru kita boleh guna banyak facilities yang disediakan. Kan, seperti facilities bank, facilities NGO seperti Mara, Tekun dan sebagainya. Alright, so itu sahaja yang saya boleh share mengenai personal account ataupun business account untuk account bank lah. Sama juga social media. Itu sahaja yang saya boleh share. Sebab kalau nak share lebih panjang, sebenarnya panjang lagi huraian dia. Kenapa kena buka juga business account. Walaupun business account ni kadang-kadang dia lebih rumit. Contoh kalau anda ada beberapa orang partners, anda perlu buka, kalau Maybank to you tu dia kena ada dua orang, dua ke tiga. Dia ada maker, dia ada checker, lagi satu saya tak ingat apa. Tapi biasanya minimum pun dia kena ada dua. Kalau partner lah, ada partner dalam SSM. Tapi kalau enterprise, orang diri saja, so dia macam sama saja dengan personal account, tak ada masalah. Alright, so itu bahagian personal ataupun syarikat punya account. Alright, saya dah lansaikan hutang saya, so insyaAllah saya akan masuk pada sharing kita pada hari ini, iaitu loan ataupun investor. Mana yang lebih baik? Ini masalah ni, loan ataupun investor, tak ada mana satu yang lebih baik. Dia bergantung pada situasi, bergantung pada apa yang kita fokus, apa yang kita nak. Tapi sebelum tu saya nak anda semua share seberapa banyak anda boleh share. Tekan button share, percuma saja kat bawah ni, klik share. Banyak-banyak anda boleh klik share. Dan tapi sebelum tu saya nak tanya, dengar tak suara saya? Okey, dengar Okey, assistant saya kata dengar. So insyaAllah kita akan teruskan. Pada malam ni saya akan share tentang loan dahulu. Tentang loan dulu. Kalau ada yang tak tahu loan apa, loan adalah pinjaman. Kalau kita sebut loan ni, biasa kita terus imagine bank. Loan ni tak semestinya bank. Loan boleh jadi dari salah satunya, yang pertama bank lah, yang common. Yang kedua dari kenalan kita, sama ada kawan, keluarga, orang terdekat. Yang ketiga dari badan-badan swasta seperti swasta kerajaan, seperti Mara, Tekun, Inscan, dan macam-macam lagi lah ada kat luar sana. Lepas tu kita boleh buat pinjaman dari orang-orang yang berminat dengan perniagaan kita. Dia beza pinjaman dengan investment. Pinjaman ni maksudnya kita nak orang kata meminjam lah, meminjam sejumlah dan kita perlu langsaikan. Kita perlu bayar balik jumlah wang yang kita pinjam. Kalau kita pinjam tu dia ada interest, so kita kena bayar interest lah. Kalau contoh kita pinjam dengan kawan-kawan tak ada interest, so kita bayar hanya jumlah wang yang kita pinjam. Kan, kalau kawan-kawan dah tolong kita, kita nak bagi lebih tu tak ada masalah lah. Itu yang pertama berkaitan loan. Yang kedua, dia ada komitmen. Bila kita buat pinjaman, kecuali kita pinjam dengan kawan, tu mungkin boleh deal tepi ke, boleh orang kata budi cara, dia boleh budi cara. Tapi kalau pinjaman dan yang berkontrak, ada kontrak yang kita sign pada kita terima duit loan tu, maksudnya kita dah ada satu komitmen. Kalau contoh loan tu kena bayar setiap bulan 300, so setiap
bulan kita kena komit RM300. Bisnes kita jalan ke, tak jalan ke, dah tutup ke, kita tetap kena bayar jumlah yang kita dah persetujui. Itu yang kedua. Yang ketiga, bila kita buat pinjaman, terutamanya pinjaman dengan bank, pinjaman dengan seperti Mara dan sebagainya, dia akan orang kata menjaskan kita punya CITOS score. CITOS score ni adalah skor untuk kita mendapatkan facilities seperti bank lah. So kalau kita tak bayar, so maka tak cantik lah kita punya CITOS score. Tapi kalau kita bayar cantik, bayar on time, bayar awal daripada sepatutnya loan 3 tahun, kita habiskan awal jadi 2 tahun saja. So CITOS score kita jadi amat baik dan kita boleh dapat lagi banyak facilities yang disediakan. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah business loan ataupun Alright, okay. Kita buat pinjaman, kita akan bayar dengan jumlah yang sama. Contoh kita pinjam RM30,000, kita akan bayar tak kurang daripada RM30,000. Malah mungkin lebih kalau kita ada interest. Itu yang keempat lah. Maksudnya berapa contoh kita pinjam RM10,000, kita takkan bayar balik dengan RM5,000. Kecuali kita yang kawan RM5,000 lagi dia nak sedekah, itu lain cerita lah. Ini kita cerita berkaitan pinjaman bank ataupun yang berkontrak. Alright, yang seterusnya adalah dia tiada profit sharing. Contoh kita buat pinjaman RM10,000 untuk perniagaan kita. Bisnes kita sebelum ni sale lebih kurang sebulan RM30,000. Tiba-tiba dengan pinjaman yang kita dapat tu, kita dapat growkan bisnes kita. Kita buat website, kita buat marketing, buat iklan, dia jadi grow RM100,000. Katakanlah daripada keuntungan RM5,000 sebelum ni, sekarang keuntungan dah jadi RM50,000. Tapi berapa banyak pun keuntungan kita tidak perlu berkongsi dengan orang yang meminjamkan kita wang. Kita hanya bayar berdasarkan apa yang kita sign kontrak. Contoh, kita dah pinjaman agreement dah tulis, sebulan bayar RM300. Walaupun keuntungan kita berlipat-lipat ganda, pinjaman tu tak akan bertambah. Dia akan tetap sama, komitmen tetap akan sama. Depends on the contract lah yang kita sign, yang kita setujui. Dan yang seterusnya adalah kita tak bagi share syarikat. Kan dah nama pun pinjam, takkan kita nak bagi share pula kan. Kita punya equity syarikat kita tak berikan kepada peminjam. So itu adalah orang kata kriteria. So loan ni nanti di hujung saya akan orang kata kat mana, situasi mana yang sesuai dengan loan dan situasi mana sesuai dengan investor. Alright, tu settle bab loan. Yang kedua, sebelum tu saya nak minta lagi sekali, mohon share seberapa banyak boleh share supaya orang ramai tahu, sebab bab investor ni adalah the best part yang saya simpan untuk online business tips and trick. Ini adalah ilmu yang sangat mahal. Saya dapat pun orang kata kena invest banyak baru dapat ni daripada orang korporat, daripada golongan-golongan orang kata korporat lah, orang-orang korporat ni. So ini yang saya dapat. Alright, so dari segi investor pula kita ada beberapa jenis investment. Saya akan explain dulu beberapa jenis investment. Sebab setiap investment ni, jenis investment ni berbeza. Dia punya kriteria, dia punya komitmen, dia punya ciri-ciri dia. Alright, so investment ni terbahagi kepada 4. Sebenarnya dia ada banyak lagi, tapi malam ni saya akan share 4 saja yang common. Yang berlaku dekat Malaysia lah, yang 4 ni. Alright, yang pertama adalah charity ataupun donation. Dengar charity ataupun donation ni, janganlah anggap kalau kita susah aja baru kita dapat charity dan donation. Kadang-kadang dalam bisnes pun ada orang saja-saja nak demakan kita untuk kita growkan bisnes kan. Mungkin orang tu raja mana-mana kan, terlalu banyak duit tak tahu nak buat apa, so dia bagi, kita pun gunakan duit tu untuk growkan kita punya bisnes. Contoh ataupun contoh lain yang paling dekat, bantuan kerajaan. Bantuan kerajaan, contoh kita dapat GKP, kita gunakan duit yang diberikan untuk kembangkan bisnes. Itu kira sumbangan ataupun bantuan lah. Ini adalah kategori ni lah. Maksudnya kita tak perlu daripada investment tu yang kerajaan bagi ataupun sesiapa saja bagi tu, kita tak perlu nak bayar balik, kita tak perlu nak give share, kita tak perlu nak bagi apa-apa. Hanya semoga Allah saja yang dapat membalas jasa baik orang yang memberi kita tu. Dah lah beri, tak minta apa-apa. Alright, so itu yang yang pertama, charity ataupun donation. Orang bagi kat kita tanpa ada sebarang ROI, return of investment. ROI tu return of investment. Maksudnya apa yang diinvest, dia tak mengharapkan apa-apa keuntungan
dengan fizikal ataupun ni hanya mungkin mengharapkan balasan daripada Yang Maha Pencipta. Alright, so itu yang pertama, charity. Okay, yang kedua kita panggil lending base. Lending ni dia ada ROI. Apa itu lending base? Adalah lending base ni dia ada agreement. Contoh, kita nak offer seseorang, kita nak offer si A ni, kita nak offer dia, kita nak jumlah investment sebanyak 10,000 dan setiap bulan kita akan commit bayar balik jumlah pelaburan tu sebanyak RM1,000 dalam masa 10 minggu plus dengan profit. Itu contoh. Dia ada nyatakan ROI dia. Dia state dalam kontrak. Biasanya lending base ni kita kena ada kontrak lah, kita kena buat kontrak. So dia state dalam kontrak dia berapa kita nak bayar balik of investment tu dan berapa profit kita nak bagi. Contoh dia invest RM10,000, kan dah nama pun invest. Dia tak sama dengan pinjaman. Pinjaman bagi tu kita dah sign kontrak berapa bulanan kena bayar, itulah. Tapi untuk investment ni dia mestilah nak keuntungan. Kan kalau tak apa dia nak invest. Kan contoh macam kita invest dalam ASB, kita dah tahu dah tahunan mungkin dapat 4%, 3%, sebab tu kita nak invest. Kan so sama juga, itu adalah konsep lending base tu. Maksudnya ada ROI yang ditetapkan, sama ada dalam bentuk persen ataupun dalam bentuk fixed amount. Contoh macam tadi kan, saya bagi contoh, kita minta pelaburan sebanyak RM10,000, kita akan bayar setiap minggu RM1,000 ataupun setiap bulan RM1,000. So maksudnya ada 10 bulan lah ataupun 10 minggu kalau kita bayar mingguan, dan kita tambah lagi dengan keuntungan berdasarkan profit sharing. Yang ini kita tak bagi share kita, equity share kita tak bagi, tapi kita bagi keuntungan ataupun profit sharing. Ini kita panggil lending base. Ataupun dia bagi pinjam RM10,000 selama setahun. Kiranya hujung tahun baru kita nak bayar balik RM10,000 dia. Tapi dalam masa 1 tahun tu, setiap bulan kalau ada profit, dia akan dapat profit. Itu salah satu lagi contoh. Alright. Ataupun kadang-kadang dia susah sangat nak dapat investor, so dia terpaksa last, orang kata give the best ROI. Dia minta pelaburan sebanyak RM10,000 dan dia bayar balik terus, dia state fixed amount. Dia akan bayar balik RM15,000 sebagai contoh dalam masa setahun. Itu ROI yang dia sediakan. Alright, tu contoh lending base. Maksudnya dia ada ROI, dia nyatakan berapa return on investment dia. Rugi dia tak nak tahu, dia tahu duit dia nak untung. So itu adalah lending base kita panggil. Alright, yang ketiga adalah equity. Equity ni kita bagi share kita. Ini contoh. Contoh kita nak buka syarikat, kita nak ajak kawan kita jadi partner kita. Kita keluarkan RM10,000, kawan kita si A keluarkan RM10,000, kawan kita si B pun keluarkan RM10,000. So ada RM30,000 paid up capital dan kita berkongsi, kita bagi share sama rata 33.333% setiap orang. Ini maksudnya kita bagi share kita dapatkan jumlah pelaburan, untung atau rugi kita tanggung sama-sama. Ini contoh. Tapi dalam equity ni dia terbahagi pula kepada dua. Dia terbahagi kepada dua dalam kita beri equity ni. Equity dia terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama dilution clause ataupun yang kedua non-dilution clause. Apa beza dua ni? Benda ni mahal Ni ramai orang tak tahu. Ini ramai orang tak tahu. Ada non-dilution clause dengan dilution clause. Dilution ni maksudnya pencairan. Kalau corporate company biasanya dia pakai dilution clause. Maksudnya share-nya boleh dicairkan. Kalau selalu kita tengok drama-drama berebut saham tu kan. Alright. So inilah bendanya equity ni. Dia ada non-dilution clause dengan dilution clause. Beza dia dua ni. Dilution clause, share tu dia boleh mengecil berdasarkan jumlah paid up capital ataupun jumlah pelaburan yang baru masuk. Non-dilution clause ni contoh non-dilution clause ni dia punya equity, contoh dia dah pegang 5%, dia akan pegang 5% selama-lamanya. Dia punya share tu tak mengecil selagi dia tak jual share dia. So beza dengan non-dilution clause. Saya bagi situasi supaya lebih mudah nampak. Ini ramai orang tak tahu. Bila sebut je nak share partner, kebanyakannya orang akan pakai non-dilution clause. Maksudnya awal hari pertama dia masuk dalam syarikat tu, dia dah invest katakan RM10,000, dia pegang share 10% katakan 10%. So dia nak sampai mati pun dia pegang 10%. Ini adalah non-dilution clause. Share dia tidak mengecil, tidak dicairkan. Tapi
sebenarnya dalam equity kita ada lagi satu non-dilution clause. Saya bagi situasi. Contoh, kita bermula dengan 3 orang kan, macam tadi kan. So setiap seorang bagi RM10,000, RM10,000, RM10,000. So total paid up capital ada RM30,000. Ada modal RM30,000. Lepas tu setiap orang kita bagi sama rata 33%, 33%, 33%. Okey, sampai satu tahap kan, bisnes dah jalan semua, kita nak growkan lagi bisnes. So kita perlukan pelaburan baru. Kita perlukan investor baru. Masing-masing ni dah tak nak buat keluar duit sendiri dah. Dan dia dah tak nak buat keluar duit sendiri, so dia nak cari investor baru. Ada orang keempat pula yang nak masuk dalam syarikat. So orang yang keempat ni, dia perlu beli share berdasarkan nilai semasa. Dan bukan nilai semasa, maksudnya nilai paid up capital mereka. Contoh, yang tadi RM10,000 dapat 33.333%. Betul. So kalau yang ni, ni kita nak panggil apa? Si D ni, kan, orang yang keempat ni nak masuk dalam syarikat juga. Kalau dia nak pegang 50%, dia perlu invest RM30,000. Baru dia akan dapat share 50%. Dan share yang 3 orang ni tadi, yang setiap seorang ni pegang 30% ni, dia orang punya share akan mengecil. So daripada yang ni 50, so yang ni 50% tinggal. Contoh kan, contoh dia bagi yang ini tadi 10, 10, 10, so 30. Yang ni pun nak invest, nak masuk dalam syarikat. Orang keempat ni, dia nak pegang 50%. So dia invest RM30,000 lagi. So sekarang paid up capital RM60,000. Dia macam pening sikit, banyak sangat nombor kan. RM60,000 paid up capital. So yang ni pegang 50%. Yang ini 3 orang tadi ni, share dia masing-masing 100% tadi, diorang hanya tinggal 50% lagi untuk dibahagikan dengan 3. 50 bahagi 3 lebih kurang 13%. 13 ke 14% setiap orang. Nampak tak? Share dia mengecil. Tadi share yang ni setiap seorang 33%. 33.33%. Sebab dari 100% bahagi 3. Tapi bila orang keempat masuk, dia invest separuh daripada paid up capital. Maksudnya sama, double. So yang ni total 30,000, dia tambah lagi 30,000. So dia dapat 50% share. Yang ini 3 orang terpaksa berkongsi 50% tu. Nampak tak? Ini dilution. Maksudnya share yang ni 3 orang awal tadi ni dia mengecil. Kalau yang jenis tak mengecil tu, dia susah untuk nak buat expand. Sebab apa? Masing-masing tak nak keluarkan share. Masing-masing sayang share dia, so dia tak nak jual. So daripada awal sampai akhir itu je lah modal dia, tak boleh nak berkembang. Kalau kita buat non-dilution kan, kalau kita buat non-dilution, kita boleh jual lagi share syarikat, tapi syarikat dapat duit, tapi share dia masih, orang kata masih boleh open. Kalau kita buat non-dilution, tak boleh dicairkan kan. Kalau masing-masing tetap 33.33%, kan, mana nak datang lagi persen yang lain kan. Persen ni dia sampai 100 je, dia tak ada sampai 200. So kalau kita tak ada buat non-dilution, macam mana kita nak expand lagi kan? Sebab kita memerlukan fund ni biasanya bukan saja di peringkat awal, malah dah sampai satu stage pun kita perlukan fund untuk kita growkan kita punya bisnes. Kita nak majukan, nak lajukan lagi kita punya bisnes. Okay, so itu adalah tentang equity. Equity bagi saya, kalau nak recommend antara 3 ni, equity is the best. Sebab masing-masing menanggung resiko equity. Kalau rugi, so masing-masing menanggung rugilah. Kalau untung, sama-sama merasa manisnya. Kalau lending base tadi, sebagai owner memang agak pressure sebab kita kena commit ROI yang kita dah janjikan. Kalau charity tu of course lah, lagi best lah kan. Tak perlu bagi apa-apa, orang just bagi duit kat kita kan. Sama ada geran ke, orang derma ke. So itu paling best lah. Tapi secara logiknya itu sukar nak dapat. Kalau equity ni, kita boleh ajak kawan, kita boleh ajak kenalan-kenalan kita, ataupun kita boleh offer sesiapa yang berminat dengan business model kita. Alright, tu yang ketiga. Yang keempat adalah ini yang paling orang kata dinanti-nantikan lah, iaitu IPO. IPO ni adalah public. Kita apungkan kita punya saham syarikat. Contoh macam bursa saham, Nasdaq. So kalau bisnes yang betul-betul nak go international, yang betul-betul nak boom, nak orang kata besar, sangat-sangat besar, so dia kena pergi go to IPO. IPO ni kalau tak silap saya, owner persendirian tu dia hanya boleh pegang 30%. Dan 70% lagi adalah saham yang diapungkan. Maksudnya ada orang beli saham ni dan dia ada saham semasa, berapa sen per unit. Dia boleh pecahkan kepada unit. Itu adalah IPO. IPO ni kalau nak cerita dia lagi panjang. Perjalanan dia nak pergi. Saya pun ada knowledge macam mana nak bawa
tak adalah dalam sangat knowledge tu, tapi saya tahulah step untuk nak bawa bisnes ni ke IPO, dan dia bukan mudah lah, dan dia juga perlukan modal yang besar untuk nak bawa company ni ke IPO. So setakat sekarang ni at least 3 ni kita kena tahu. Kalau kita nak besarkan kita punya syarikat, kita nak lajukan kita punya bisnes, 3 jenis investment ni kita kena tahu. Charity ataupun donation, yang kedua lending base, ataupun yang ketiga adalah equity. Okay, so antara loan dengan investor, mana yang lebih baik? Sebenarnya tak ada yang lebih baik, sama-sama aja, dua-dua ada pro and cons. Dia tengok situasi, tengok pada kehendak. Katakanlah anda rasa anda tak nak berkongsi syarikat ni, anda tak nak ada orang kata, contohkan ada orang jenis orang dia tak suka kalau dia nak buat sesuatu tindakan, dia kena minta permission, dia kena bincang dulu dengan orang, dia tak suka, so dia kena go to loan ataupun investment lending base. Sebab dia tak nak orang masuk dalam syarikat dia. Tapi kalau dia open, dia boleh open to equity lah. Sebab equity ni dia less pressure, dia less orang kata commitment tu dia kurang. Berbanding dengan loan ataupun lending base. Sebab kita kena commit ROI yang kita janjikan, kita kena commit dengan loan yang kita dah buat. So dia ada pressure dekat situ. Sebab orang yang bagi duit ni dia tak tahu bisnes untung ke rugi. Tapi kalau selain equity lah kan, dia nak tahu untung saja. So kalau equity ni sama-sama menanggung risiko, so sama-sama akan give the best. Kalau saya akan go dengan equity. Sebab apa? Saya bagi perumpamaan, kalau kita punya kemampuan, ability kita, sama ada dari segi duit, dari segi tenaga, upaya, kemahiran, kita mungkin boleh pegang sebiji kek, tapi kek dia saiz cupcake, kecil je. Tapi kalau kita bergabung kan dengan equity ni, biasanya kita bukan saja dapat fund sebenarnya, kita dapat skill, kita dapat knowledge, kita dapat berkongsi idea dengan beberapa orang lagi kan. So mungkin kek kita ni, walaupun kita pegang one slice kan, tapi kek kita ni sebesar kek yang biasa wedding punya kek tu. Sebab kita dapat capital, kita dapat idea, kita dapat orang, kita dapat team yang sama-sama own the business. So sama-sama jaga business ni, kat mana ada bocor. Ibaratnya kalau kita work as team tu, so sama-sama jaga. Kalau kita pegang seorang, kita hanya jaga ada a cup of orang panggil muffin, macam muffin kan, cupcake. Memang kita pegang sebiji kek kan, kita own the 100% of the company, tapi kita hanya pegang bersatu je. Tapi kalau kita open kan, kita share equity, sama-sama jaga syarikat kita, sama-sama jaga bisnes kita, sama-sama bagi idea nak kembangkan bisnes kita. So kita boleh, orang kata, ibarat tangan kita lah kan, tengok lumrah tangan kita. Kalau kita peluk seorang, besar ni saja. Tapi kalau kita ramai-ramai kan, tangan kita boleh buka besar lagi. So lebih ramai yang menjaga bisnes kita, insyaAllah bisnes kita akan lebih besar, lebih mudah, lebih terjaga kan. So itu adalah orang kata pro and cons dia lah untuk investor ataupun loan. So it's up to you, apa yang the best. Buat istikharah ke, buat kaji betul-betul apa yang awak nak sebenarnya, duit tu nak buat apa. Dan kalau nak dapat loan ke, nak buat investor ke, this is my tips. Kalau kita nak dapatkan loan atau investor, please kita buat forecast. Forecast ni adalah, kalau direct translation dia adalah ramalan lah, ataupun bahasa dalam bisnes selalunya saya dengar target ataupun magic numbers. Alright, kita kena buat benda tu. Sebelum kita nak dapat duit, nak terima duit, kita kena buat plan dulu. Forecast lah, forecast plan. Dalam corporate pun kita panggil forecast. Sama ada dari segi marketing, dari segi kita punya expand, kita punya business, timeline kita punya business, production, account, keuangan. Kita perlu ada plan dulu sebelum kita dapat duit. Bukan dah dapat duit baru nak buat plan. Sebelum dapat duit baru dah kena buat plan. Supaya kita tahu berapa actual kita perlukan sampai, contoh kalau kita baru nak mula, kita kena tahu sampai satu point ni berapa amount. Contoh kita nak sampai bisnes kita boleh buat sales sebanyak RM100,000 sebulan. So berapa modal yang kita perlukan, berapa duit yang kita perlukan, kita dah buat forecast. Dengan duit ni contohlah kita nak buat sales RM100,000, kita perlukan modal lebih kurang RM50,000. So apa nak buat dengan duit RM50,000 tu? Nak buat iklan ke, nak buat billboard ke, nak buat radio ke, apa ke? So kena plan. So untuk dapat sales RM100,000 ni, berapa banyak produk kena jual. So make sure production kita cukup untuk tampung kita dapat sales RM100,000. Lepas tu berapa ramai staff, berapa ramai kita punya team
Kan contoh kalau anda ada agent, stokis semua, so kena tahu semua tu. Itu kita panggil forecast dalam korporat ataupun dalam bahasa ringkas yang zaman sekarang saya nampak adalah magic numbers ataupun planning. So kalau dalam korporat kita panggil forecast. So forecast ni sangat penting. Kalau investor nak invest pun dia akan nak tengok forecast. Walaupun forecast tu hanya ramalan, hanya kita just orang kata buat pakai pen ataupun type je ataupun cakap je, tapi orang nak benda tu dan nak tengok komitmen kita untuk nak capai forecast kita, kita punya target, kita punya plan. Tapi kalau tak ada kan, lagilah hauk kan, dapat duit 50,000 pun boleh habis macam tu je tanpa ada result sebalik. Sebab tu kita kena ada forecast dulu. Tak kisahlah nak dapatkan investor ke, nak buat loan ke, kita kena tahu kalau kita nak 10,000 ni, apa yang kita nak buat dengan duit tu dan ke tahap mana yang kita nak capai. Contoh lagi-lagi kalau buat loan, kalau kita buat pinjaman 10,000, kita kena tahu duit mana yang kita nak bayar untuk bayar loan. So dalam masa sebulan, contoh kita pinjam RM10,000, sebulan kena bayar 300 ke 400 sebulan. So make sure business kita dah boleh generate untung more than that untuk kita bayar loan. Untuk kita commit dengan loan. Kan kita nak bayar loan menggunakan duit loan yang kita dapat. Contoh kita pinjam RM10,000, dengan duit RM10,000 tu kita bayar balik loan bulan pertama. So dia macam tak kena lah. So make sure kalau kita nak buat loan ke nak buat investment, kita kena ada forecast planning dulu. Alright, so itu sahaja untuk malam ni. Terima kasih mana yang menonton pada malam ni. Yang share saya ucapkan jutaan terima kasih. So mana yang belum follow, boleh follow, diperlu-alukan. InsyaAllah lepas ni kita akan ada rancangan baru iaitu This or That. Lepas ni akan banyak lagi This or That macam ni. Contoh macam hari ni pun sebenarnya ni adalah dah starting dah rancangan This or That. Cuma kita nak orang kata endingkan online business tips and trick. Kita nak endingkan rancangan ni. So kita akan gantikan dengan This or That. Kan lebih catchy. Mungkin lepas ni saya tak pakai kemeja lah. Saya akan pakai yang lebih santai, lebih mesra. So kalau ada nak tanya this or that, mungkin anda tertanya-tanya nak buat ni ke nak buat ni, nak buat ni ke nak buat ni kan, boleh share dekat kita, dengan komen. InsyaAllah kita akan kupaskan, kita akan sharekan kepada awak semua. Alright, so jangan lupa share seberapa banyak dah boleh share, like, follow, like and share. So terima kasih. So itu saja untuk malam ni. Jangan lupa kita masih lagi ada PKPD sale sehingga 11 Julai 2021. Harga sangat-sangat murah untuk kita bantu anda bina website e-commerce. Alright, sangat-sangat rugi kalau tak bina website. Dan ini adalah salah satu cara untuk kita buat bisnes kita berjalan secara automatik. Dan kalau nak dapat investor, bila kita ada sistem yang bagus, dia boleh tengok sistem tu transparent. Contoh dengan website kita boleh tengok laporan keuangan dan sebagainya. So investor akan lebih suka, dia akan lebih geram. Dia akan lebih geram nak invest dengan kita. So pastikan anda ada perniagaan anda ada sistem yang betul, sistem yang padu. Sebab dengan sistem yang padu, bisnes boleh laju. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been trying to call, I've been on my own for long enough. Maybe you can show me how to love. Maybe I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch, baby. See heaven? I said, ooh, I'm blinded by the lights. No, I can't sleep until I feel your touch. I said, ooh, I'm drowning in the night. Oh, I'm like this, no one night. Just Oh,